Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kepada semua? Dekat tiba-tiba pula kena batuk-batuk pula. Okay, Assalamualaikum semua, apa khabar? Kak Yong doakan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita jaga kita, stay safe dengan keadaan COVID yang agak
sangat-sangat merisaukan, agak-agak mengganggu jugalah emosi kita kan. Dengan kita pun rasa macam dah takut sangat nak keluar walaupun dah PKP berapa hari apa kan, dah berminggu-minggu tapi masih lagi kes naik. So kita doakan semoga Allah kurniakan keselamatan kita dunia akhirat dan lindungilah kita daripada segala bala penyakit dan penyakit berjangkit ni lah. Okay, amin amin rabbal alamin. Okey, terlebih dahulu Kak Yung nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan Kak Yung minta tolong ramai-ramai kita tekan butang share untuk kita kongsikan dengan lebih ramai lagi. Jika perkongsian Kak Yung ni bermanfaat, harap-harap boleh membantu ramai orang kat luar sana. Dan Kak Yung pun mohon kepada semua agar dapat tekan butang share dan tekan butang share. Okay, so kita mulakan. Hari ni Kak Yung nak kongsikan bagaimana Kak Yung handle 6 orang anak. Kak Yung akan bongkarkan rahsia macam mana Kak Yung handle macam-macam PL. Kak Yung ada 6 orang anak. 6 orang anak yang sulung umur 19 tahun dan yang 19 tahun, yang kedua umur 16. Tengok anak pun kena ingat kena kira. Okey, yang ketiga 14 tahun, yang keempat 11 tahun, yang kelima Juma 5 tahun dan yang bongsu satu-satunya anak lelaki tunggal Kak Yung berumur 2 tahun. Dalam ramai-ramai ni banyak ni, ramai-ramai ni 6 orang ni macam-macam perangai yang berlainan. Memang bukan mudah untuk Kak Yung kawal emosi macam emosi anak-anak macam mana Kak Yung nak handle emosi anak-anak ni, memang agak struggle lah. Tapi alhamdulillah semakin baik dari masa ke semasa. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu Faiz. Assalamualaikum Teacher Salina. Terima kasih kerana sudi menonton. Harap Cikgu Faiz, Teacher Salina boleh tekan butang share. Harap-harap kita perkongsian dari Kak Yung ni membantu ramai orang yang nak mencari tips macam mana nak menghandle anak menghandle. Betul ke tu Cikgu Faiz? Cikgu Faiz ni cikgu kawan arwah juga Okey, jadi macam mana Kak Yung handle dengan 6 orang anak dan macam-macam PL daripada remaja lain PL-nya, yang remaja yang 2 orang ni, yang kakak dia ni dah kategori ke matang sikit lah, 19 tahun. So dah okey sikit, dah matang sikit, dah lain lah pula dia punya fasa dia. Yang remaja yang 2 orang ni, Angah dengan Kak Lang. Angah dengan Kak Lang, dia orang ni berdua ni fasa remaja, tingkatan 4 dan tingkatan 2. Student Cikgu Faiz kan. Cikgu Faiz tahulah kan. Okay, so macam-macam perangai. Dan yang nombor 5 ni Juma, Kak Cik ni 11 tahun. 11 tahun ni pun dia ada fasa dia. Nak kata macam matang tapi macam tak matang. Macam itulah dia 11 tahun kan. Bila 11 tahun ni macam itulah perangai dia. Kadang-kadang ada masa dia jadi dewasa, ada masa dia kadang jadi kanak-kanak. Untuk pengetahuan anda semua, Kak Cik ni antara anak Kak Yung yang matang awal. Dia matang awal So tapi ada kalanya emosi dia juga terganggu. Tambahan yang paling ketara semasa ketiadaan ayah dia lah. Sebab dia orang ni sekolah sama dengan ayah dia orang. Dia orang sekolah sama dengan ayah dia orang. So masa waktu pergi sekolah tu, jujur Kak Yung cakap, dulu Kak Yung bersyukur. Bila start PKP tak payah pergi sekolah, Kak Yung bersyukur. Sebab apa? Kak Yung tak sanggup nak tengok anak Kak Yung handle macam mana emosi diorang terganggu bila diorang pergi sekolah, ayah diorang dah tak ada. Sebab sebelumnya ayah diorang ada. Kan teacher. Teacher ni alhamdulillah, terima kasih Teacher Salina adalah guru tuition kepada Kak Cik dengan program yang sponsor
Sponsor anak yatim. Terima kasih Teacher Salina. Kak Cik Matang kan? Ya, betul-betul. Teacher Salina pun dah kenal Kak Cik dah. Okey. Jadinya bila pergi sekolah tu dah tak ada cikgu, dah tak ada ayah dia. Memang kadang-kadang dia balik nangis. Itu macam mana Kak Yung handle semua tu kan. Itu Kak Yung nak kongsikan hari ni lah. Okay. Yang pertama sekali macam mana Kak Yung handle anak-anak. Kak Yung kongsikan hari ni 3 tips. 3 tips macam mana cara Kak Yung handle anak-anak Kak Yung. Okay, yang pertama sekali adalah bila tiba sesuatu berlaku. Contohnya anak-anak tu buat hal. First kita kena kenal dulu. Siapa macam contohnya sebab 6 orang anak kan. So kita kena kenal pasti dulu apa masalah dia. Sebab kadang-kadang diorang tak nak cerita masalah sebab diorang ni sebabnya diorang ni tak nak menyusahkan ibu diorang. Diorang tak nak menyusahkan ibu diorang. Diorang tahu ibu diorang sedih, stres, banyak masalah. So diorang tak nak ganggu. Diorang jadi apa panggil lah macam memberontak. Dia memberontak. Dia memberontak, kita tak tahu kenapa. Tiba-tiba macam kita tahu, nampak depan mata kan. Benda tu benda kecil je. Tiba-tiba diorang ni macam nak marah. Lepas tu macam cepat marah-marah, mengamuk-ngamuk. Masa tu kita dah tahu dah dia ada masalah. Kita dah tahu dah emosi dia terganggu. Jadi masa tu penting untuk kita kenal pasti apa puncanya. Kalau sekiranya masa tu Kak Yung sibuk ataupun masa tu Kak Yung tengah ada kerja, tapi masa tu dia tengok-tengok dia buat perangai. So Kak Yung settlekan dulu kerja Kak Yung apa semua. Habis je benda yang wajib yang patut, tapi jangan lama-lama lah. Janganlah. Terima kasih teacher. Alhamdulillah ramai. Teacher Salina pun di antara salah seorang kami punya dalam grup masa Shiro kan. Tulis buku. Okay. So Kak Yung kenal pasti masalah anak tu. Kak Yung settlekan kerja yang penting tapi jangan lama sangat. Lepas tu kita balik kepada dia. Okay. Kita balik kepada dia. Contoh kita bagi contoh Kak Cik lah. Okay. Dia adalah di antara kakak yang paling banyak jaga adik lah sebab kakak-kakak dia yang sulung tu belajar online kan. Lepas tu yang nombor 2 ni pun sama, dia agak heavy juga, dia ambil science stream. So memang Kak Yu nampak lah kelas dia daripada pagi sampai malam semua. Tapi dia tetap juga keluar kerja ambil tolong, Alhamdulillah kan. Dia tolong dapur, tolong apa semua. Yang ketiga pun sama, dia kelas aliran agama KAA, pun sama juga, heavy dengan homework apa semua. So Kak Cik ni yang 11 tahun kan, so dia banyak Google Classroom yang homework dalam ni, dan bukan yang Zoom ni. So ada masa lah untuk dia tolong jaga adik. Itu dia pengorbanan dia lah. Jadi kita tengok kadang-kadang ada waktu-waktu tertentunya kita tengok dia tiba-tiba marah, tiba-tiba dia macam menangis. Jadi kita kenapa pula budak ni kan? Mesti dia ada emosi dia terganggu. So habis je settle Kak Yung punya ni, Kak Yung akan cepat-cepat pergi kepada dia. Cepat-cepat Kak Yung pergi kat dia. Kak Yung ambil masa dalam beberapa minit, panggil dia. Ataupun kalau tak nak panggil dia pun kita macam adakan satu waktu bersama dia, sebab tak nak nampak sangat. Kak Yung jenis tak suka terlalu orang kata manjakan anak sangat, sebab Kak Yung tak nak diorang macam mengada-ngada yang orang kata Kak Yung nak ajar diorang berdikari. Kak Yung nak ajar diorang berdikari. Sebab Kak Yung pun dah asal dari keluarga yang susah, yang mak ayah, yang mak pun ibu tunggal. Mak Kak Yung ibu tunggal, membesarkan 10 orang anak. So kami semua berdikari.
kami semua berdikari. Memang hal buku ke, hal sekolah ke, mak Kak Yung membesarkan 10 orang anak. Mak Kak Yung ada kantin, masak sebab nak memang struggle lah masa tu mak cari duit kan. So memang Kak Yung, mak memang tak cukup masa pun balik kerja, kesian. So kami semua masing-masing urus hal masing-masing. Jadi bila Kak Yung ambil masa dia orang, Kak Yung akan tanya dia, Kak Cik, okey tak? Misalnya dia pun cakap okey. Dia orang memang confirm dia orang takkan cerita masalah. Dia orang takkan cerita. Jadi Kak Yung pun cakap lah, okey. Kak Cik, kita macam psycho. Kita psycho dia. Kak Cik, ibu tahu mesti Kak Cik penat kan? Mesti Kak Cik penat. Mesti Kak Cik, kita sentuh hati dia kan? Mesti Kak Cik penat jaga adik. Mesti Kak Cik mesti Kak Cik rindu kat ayah. Mesti kita sentuh hati dia, kita sebab kita nak korek apa masalah dia masa tu. Kita orang kata macam pillow talk lah. Berborak-borak dengan dia, tapi pillow talk tu malam kan. Ini kita ambil pillow talk tu siang kan. So bila kita dah start cakap macam tu, automatik dia akan menangis, dia akan cerita. Jadi itu yang kita nak. Sebab kita tak nak dia pendam. Kita tak nak anak-anak ni pendam. Masa tu dia cerita, lepas tu dia cakap lah, dia kata Kak Cik sedih sebab dia cakap tiba-tiba Kak Cik rasa macam kakak-kakak dia marah-marah. Dia cakap macam tu kan. Dia macam sedih lah. Lepas tu kita faham lah dia sedih sebab apa. Kenal pasti punca dulu. Bila dah kenal pasti punca, baru kita nasihat. Contohnya macam hari tu kes ayah dia, dia balik, tiba-tiba dia mudi, muka dia masam. Lepas tu bila tanya tak ada apa. So kita tak apa, kita settlekan. Masa tu dia pun rush nak pergi sekolah agama, pergi dulu sekolah agama. Dia balik je, Kak Yung pun ambil masa bersama dengan dia lebih sikit. Extrakan masa untuk dia. Jadinya bila tu dah ambil masa lebih untuk dia, kita dapat berborak panjang lah. Contohnya kalau Kak Yung nak keluar, Kak Yung akan ajak dia. Kak Cik, jom temui ibu keluar. Kan? Lepas tu Kak Yung pun berborak lah. Kak Cik, okey tak kat sekolah tadi macam mana? Pelan-pelan kita cerita, tarik, nak korek rahsia kan. Pelan-pelan kita borak dengan dia. Okey. Lepas tu subjek apa yang Kak Cik hari ni banyak homework? Lepas tu dia cerita-cerita. Lepas tu mesti akan terkeluar. Dia akan cakap, ibu nak tahu tak tadi kan kawan Kak Cik kan sekian. Kak Cik terus teringat ayah. Dia cakap, kat situ kita tahu dia dah bocor rahsia kan. Lepas tu Kak Yung pun okey macam ni lah. Kak Cik, sebenarnya kan Kak Cik tahu tak, ayah ada je dekat dengan Kak Cik. Kak Cik je yang tak nampak ayah. Kak Cik ingat tahu, bila Kak Cik rasa sedih je, Kak Cik pegang hati Kak Cik. Kak Cik pegang hati Kak Cik cakap dengan hati Kak Cik macam Kak Cik cakap dengan ayah. Ayah nampak kan Kak Cik, ayah borak je, tak apa. Kalau misalnya Kak Cik takut kawan Kak Cik nampak Kak Cik ke, pergi buat dalam tandas. Kak Yung cakap macam tu lah. So start daripada hari tu, Alhamdulillah dia tak ada macam tu sangat. Tentang hal ayah dia boleh handle lah. Banyaklah contoh-contoh lain. Itu antara satu contoh lah yang Kak Yung bagi kan. Ada waktunya kadang-kadang dia jadi juga. Walaupun dia dah buat macam tu, kadang-kadang dia jadi juga. Tapi kita keep borak dengan dia yang sebenarnya diorang ni nak meluahkan. Itu point dia. So point dia adalah dia nak meluahkan, dia nak masa dengan kita. So kita kena lebihkan masa dengan dia. Sebab macam Kak Yung ada 6 orang anak. Kak Yung tak boleh lebihkan 6 orang anak dalam satu masa. Seorang diri memang tak dapat. Jadi Kak Yung cuba untuk handle one by one kan, macam tu kan. Lepas tu kami pula jadikan benda tu jadi bahan gurauan. Contohnya macam ada satu waktu yang kami sama-sama merindui ayah diorang kan. Jadi waktu tu kami macam bergurau lah. Tengah-tengah makan teringat ke ayah ke apa ke. Kak Cik, Kak lah pergi panggil ayah makan. Cakap macam tu kan. Mula macam diorang terkejut juga, tapi makin lama kami dapatkan rindu macam tu. Itu cara kami menghilangkan rindu. Kami anggap macam ayah ada.
Ada kala tiba-tiba tengah menonton TV kan, movie time, tiba-tiba tengah movie time, biasanya masa arwah ayah ada, masa tengok wayang tu memang panggil untuk datang urut. Urut kaki, urut tangan. So masa tengah urut tu tiba-tiba Kak Lang kata, Angah, tu ayah panggil suruh urut. Kan? So kita tahulah masa tu dia tengah rindu kat ayah dia. So kita dengar je. Kita dengar dan kita layankan je. Okay. Itu poin yang pertama tadi Poin yang pertama tadi. Okay, poin yang kedua adalah contoh yang bermasalah adalah kakak dia, contoh kakak dia. Kita ambil lah macam contoh kakak yang sulung lah kakak. Dia umur 19 tahun. So bila satu waktu yang kita rasa macam dia tak macam asal, dia lain. Dia moody apa semua. So masa tu kita dah tahu dah dia ada problem. So dia perlukan kita. Kita kena ingat benda tu. Bila anak ada tunjukkan sesuatu reaksi yang lain, bermakna dia perlukan kita. So nak tak nak, kita tolong, kena ambil masa kita, ketepikan semua pasal kerja, kita pergi kepada dia orang dulu. Dulukan dia orang. Jadi Kak Yung pergi macam kakak baru dalam kemarin lah lebih kurang. Tiba-tiba dia balik daripada kedai macam dia terus, kita nampak lah tak nak senyum. Kalau cakap pun cakap macam sepatah-sepatah je. Okay, so dia pun balik rumah. Kak Yung biarkan dulu. Kak Yung tak terus kejar tak? Kak Yung tak terus kejar. Kak Yung biarkan dulu dalam sejam, 2 jam, 3 jam. Biar dia okey semua, tapi dia masih tak okey. So masa tu baru Kak Yung masuk lah. Superhero datang membantu. Macam tu gitu kan. Macam Angah selalu cakap, mana superhero kami? Angah cakap. Okay, masa tu bila Kak Yung masuk bilik, Kak Yung pun duduk kat sebelah. Tapi Kak Yung tak terus tanya. Kak Yung handle Kak Cik dengan Kak Yung handle remaja. Remaja lagi susah. Remaja lagi susah macam mana dia nak cerita masalah dia. Lagi susah. Kadang-kadang ada ketikanya kalau siapa pernah mengalami situasi ni, siapa pernah ada anak remaja, kadang-kadang dia lebih selesa bercerita dengan orang lain berbanding mak dia orang. Okay. Macam sebab dia tak tahulah nak kata malu ke apa ke kan. Jadi macam Kak Yung akan remaja lain Kak Yung biarkan dulu, lepas tu Kak Yung masuk bilik, Kak Yung tak terus borak tanya masalah. Kak Yung masuk bilik, Kak Yung macam dia minat apa, contohnya dia minat phone kan. Dia minat apa-apa, godek-godek handphone kan. So Kak Yung akan masuk bilik, Kak Yung akan tanya, kakak tahu tak macam mana, ibu geram lah tengok benda ni. Apps ni kan ada apps, contohnya kita letak, bagilah foto grid. Kak, kenapa ibu punya foto grid ni macam ni, tak keluar macam ni. Kita ajak dia borak. Lepas tu dia pun datang, mana, lepas tu dia, tapi nampaklah mood dia dah macam lain okey, ni tak keluar apa semua kan. Lepas tu dia pun tengok, lepas tu ni macam tu je. Kan. Lepas tu, macam tu. Lepas tu, dah settle tu dalam berapa kita pun cakap, kau kenapa? Cakap kan, kau kenapa? Muncul macam boleh sangkut hanger tu kan. Kak Yung gelak-gelak lah. Lepas tu, dia pun tak ada apa lah ibu. Alah tak ada apa. Cakaplah kenapa? Pasal kasar sikit dia tak boleh manja sangat. Tu kan. Lepas tu dia pun ceritalah. Dia kata okay macam ni. Tak lah kak, pening lah kak, tertension lah. Baru kita tahu sebabkan pasal dia setengah beremosi dengan dia punya paper exam, nak final semua. Lepas tu ada satu isu lah yang berlaku pada dia. So kita nasihat lah dia. Kita nasihat macam mana, cara nasihat pun kita tak boleh macam sesetengah yang Kak Yung tengok lah. Kebanyakannya macam direct sangat. Memanglah dia bila orang tengah masalah, memanglah alah sabarlah, nanti okey lah tu. Tak, kita biarkan dia luah semua dulu. Kalau dia nak nangis masa tu, dia nangis. Kita jangan terus macam nak cepat habis. Nak cepat habis conversation tu. Nanti kata macam kita ni tak
tak attend, tak bagi sepenuhnya. Saya nasihat je, saya nak bagi nasihat je, sabarlah memang macam tu, sabarlah memang macam ni. Nak buat macam mana? Itu semua kalau boleh kan kita elakkan, kita dengar. Lepas tu kita lepas kita dengar tu, bagi dia habis cerita tu. Oh ya ke? Habis tu cikgu macam mana? Habis macam mana? Habis ni macam mana? Macam tu kan. So dia rasa kita betul-betul nak ambil berat tentang dia. Bukan sekadar nak cepat habis nak balik pada kerja. Kita tahu Kak Yung faham sebab selaku ibu tunggal, walau bukan ibu tunggal pun, kaum-kaum ibu kat sini Kak Yung faham kestruggleannya gitu. Kestruggleannya nak menghandle dengan PDPR, dengan work from home sangat-sangat. Tapi kita ini antara, sebab apa? Bila kita dah settle bab satu ni, kita akan tenang dan kita dapat handle banyak urusan kita. Betul. Kita dapat handle urusan kita dengan senang sebab kita dah tak pening. Kalau kita tak selesai satu kes, lepas tu kita tak habis, lepas tu kita nak sambung kerja, otak kita tak akan dapat fokus. Kita akan stres tau. Kita akan stres. Otak kita akan rasa kita mesti, seorang ibu mesti akan ada satu feel yang rasa macam aku ni stres, akan timbul stres buat kerja tu. Aku ni kerja banyak sampai nak handle anak pun tak boleh. Mesti ada perasaan seorang ibu. Sebab dia fikirkan pasal anak tu. Waalaikumsalam lah, apa khabar lah, terima kasih menonton lah. Jom share banyak-banyak ke grup-grup untuk yang agar dapat ramai orang dapat manfaat lah. Okay lah, thank you. Ini antara perkongsian Kak Yung lah. Okay. So yang ketiga tadi okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga, bila kita, anak-anak kita beremosi, macam mana kita nak kawal dia, kita kena jadi macam diorang. Okay, pemikiran kita kena jadi macam diorang. Contoh Kak Yung yang Juma 5 tahun dia buat hal. Contoh dia buat hal. So, kita kena jadi macam kanak-kanak. Kita kena jadi macam kanak-kanak. Itulah orang kata ibu ni superwoman kan. Orang kata ibu ni kena jadi superhero. Dia kena boleh jadi, dia kena apa panggil, boleh jadi semua orang. Dia boleh jadi motivator, dia boleh jadi tukang masak, dia boleh jadi tukang cuci baju, dia semua boleh jadi. Ibu memang macam tu. Allah dah kurniakan kehebatan seorang ibu. Ibu dia boleh jadi semua orang. Kan? Jadinya Kak Yung kena tukar diri Kak Yung jadi Juma. Kak Yung kena masuk dalam diri Juma. Macam mana? Okey, contohnya Juma ada emosi. Dia kita nampak kita sebagai ibu boleh nampak dia punya perbezaan dia. So bila jadi macam tu, kita kena dalami dia. Kita kena dalami dia. Okey, Juma macam mana? Dengan budak dia jangan berbunga-bunga macam yang dengan kakak tadi, lain, tak sama. Okey, dengan Juma dia dengan kanak-kanak ni, kita kena jadi dia, kita kena terus tanya kan. Kenapa? Tu dia pun cakap lah, ni mainan ni apa semua tak ni apa tu, pasal mainan pula kan. So kita pun pergi tengok apa semua lepas tu kita dengan budak ni kita kena cakap macam tu je. Okey, mainan ni macam ni cara dia. Okey, Juma kena ingat, kalau semua benda, kalau Juma buat dalam keadaan yang Juma marah-marah, benda tu takkan jadi. Benda tu takkan jadi. Dia nak buat satu barang tu tak jadi kan. So dia marah-marah lah, dia marah-marah. Dia cakap benda tu takkan jadi. Juma kena buat dengan perlahan-lahan, Juma kena senyum, buat sambil senyum. Dia mesti jadi. Lepas tu kita buat sama-sama dengan dia. Tengok dah jadi sekejap je kan. Dia pun macam macam ibu. Dia pun peluk kita kan. Dia pun macam happy gila lah. Jadi lepas tu bila dia handle situasi yang sama, dia dah tak mengamuk-ngamuk lah. Dia dah tak mengamuk-ngamuk. Okey, itu okey. Ada idea tak siapa-siapa yang ada kalau sesiapa ada alami masalah boleh komen boleh komen. Kak Yung cuba bagi contoh cara. Kak Yung contoh. Kak Yung cuba bagi contoh
macam mana ni kan, kalau ada yang mengalami situasi lah dengan anak-anak kecil kan apa, boleh komen. Kak Yung cuba share bila kalau Kak Yung mengalami situasi yang sama, Kak Yung boleh share lah. Okey. Jadinya itu contoh pertama. Jadi contoh yang kedua macam Mizan tu biasalah dia 2 tahun. Okey, dia tak ada masalah lain. Emosi dia adalah satu je. Ada waktunya dia okey. Mak selalu bagi tahu. Mak selalu beritahu jaga anak kecil ni macam jaga, macam mana ke mak sebut, lupa dah. Macam jaga puteri apa mak sebut. Ada satu ungkapan tu mak sebut. Hari ni dia elok, besok dia tak elok. Hari ni besok itu je lah. Pasal budak itu je lah. Pasal anak-anak kecil ni yang 2 tahun ke bawah ni. Jadi macam Mizan baru semalam dia buat hal. Ya Allah Tuhanku, nak dokong sesaja. Tak tahulah kenapa, nak dokong sesaja. Teacher menunjuk anak bujang lelaki besar tanpa ayah banyak dipendamnya. Oh, anak lelaki. Anak lelaki. Okey, Kak Yung faham? Laki memang agak susah sikit sebab Kak Yung ada 6 orang anak perempuan dan seorang laki. Laki ni yang kecil, yang si Mijan tu. Tapi kalau dengan anak lelaki, anak bujang lelaki, memanglah lelaki ni pemendam. Kebanyakan kadang-kadang lelaki memang banyak bercerita dengan ayah kan teacher kan? Mungkin dia ada pak-pak saudara tak yang rapat dengan dia? Kalau kita boleh minta jasa baik pak-pak saudara dia kan, borak dengan dia, jadikan kawan kan, mungkin boleh lah. Kalau kita sebagai mak ni tengok juga keadaan, kadang-kadang tak ada kadang-kadang dia boleh nak borak dengan mak dia, tengok kepada budak tu sendiri kan. Nanti kami fikirkan pasal bujang lelaki sebab Kak Yung tak ada pengalaman tu. Macam lelaki, kita tengok dia, betul lah. Anak bujang ni dia pemalu sebab dia dah biasa dengan kan? Betul lah. Kalau dia, sebab dia dah biasa dengan arwah suami, so memang dia akan mengalami dia akan mengalami situasi macam tu lah. Dia dah biasa dengan arwah suami, lepas tu dengan mak dia lain, tak sama, memang tak sama. Jadi kita InsyaAllah teacher teacher cuba pelan-pelan macam dekatkan diri, macam teacher banyak borak dengan dia kan. Memanglah mula-mula tu macam susah sikit lah, tapi insyaAllah pelan-pelan. Kejap lagi Kak Yung sharekan teacher kejap lagi Kak Yung sharekan point kita yang terakhir. Nanti Kak Yung akan sharekan amalan. Mungkin teacher boleh buat agar sebab hati kita ni milik Allah kan. Hati kita milik Allah, mungkin dengan cara tu dia makin lama makin lembut dan boleh berborak dengan kita, insyaAllah. Salam Kak Aida, saya dari geng. Assalamualaikum Wayu Adnan. Okay, Masa Syiro, saya kat seorang ibu yang kena handle anak dengan cara co-parenting berbeza dengan Kak Aida. Tapi mungkin Kak Aida boleh beri pandangan pasal hal ini. Kadang saya rasa loser sebab tak dapat bagi family lengkap dengan anak-anak bila dia ada dengan saya. Walhal bila duduk dengan daddy, dia ada satu family lengkap, daddy, mama. Oh, faham? Kalau macam ni kan, apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung bagi anak-anak faham. Ini situasi ni penting. Anak Kak Ayu ada berapa orang Kak Ayu pula, sorry. Anak Ayu ada berapa orang? Yang anak Ayu bersama dengan daddy dia tu ada berapa orang? Yang Ayu ada masalah ni? 2 orang. Okey. Umur berapa? Dua lelaki. Okey. Umur?
tahun dan 4 tahun. Okey. Kalau anak-anak lelaki yang kecil-kecil ni mudah sikit lah berhandle berbanding dengan teacher Salina tadi, dah besar kan. Dah bujang. Dah bujang tu memang agak payah sikit tapi memerlukan masa. InsyaAllah teacher nanti di akhir nanti Kak Yung akan sharekan doa-doa dan amalan yang Kak Yung buat lah. InsyaAllah cubalah kan kita berikhtiar. Kak Yung pun sebab Kak Yung pun nak cakap lebih, Kak Yung tak ada pengalaman anak bujang lelaki. Anak bujang Kak Yung umur 2 tahun. bujang cenonet nama dia. Okey. Untuk Ayu umur 7 tahun dan 4 tahun dia macam masih kecil lagi. Ayu okey macam ni. First Ayu kena set kat fikiran kita kena set kat mind kita yang anak ni dia kena keep cakap benda yang apa kita nak cakap. Contohnya sekarang point dia Ayu nak dia faham yang Ayu adalah maaf cakap Ayu single mother ke? Jadi kalau macam kita single kan, kita seorang membesarkan anak, daddy dia dah ada mama lain. So kita kena bagi dia faham situasi kita. Okey, nak bagi dia faham situasi kita ni kena banyak kali. Kita kena banyak kali cakap dengan dia, banyak kali, sentiasa. Mungkin makan masa. Akan makan masa, bukan mungkin. Memang akan makan masa tapi tak lama. Kalau kita sentiasa borak dengan dia, bila waktu dengan dia, kita sentiasa borak tapi jangan kita macam orang kata, jangan sesekali kita perli, jangan sesekali kita luahkan kemarahan kita macam contohnya nak complete pergilah sana macam tu. Nak happy pergilah sana macam tu. Jangan sesekali untuk pengetahuan Ayu, Kak Yung juga mak Kak Yung juga macam tu lah. Okey. Mak Kak Yung juga ayah ada mama lain. Macam tu kan. Suami abah kami ada mama lain. Jadi dekat sini apa yang Kak Yung boleh kongsikan, kita kena sentiasa cakap dengan anak, sentiasa bagi dia faham macam topik Kak Yung yang semalam. Kita kena align dengan anak, bagi dia tahu kita, bagi dia tahu situasi kita, bagi dia tahu apa kesusahan kita, bagi dia tahu apa yang kita alami. Walaupun dia umur 7 hingga 4 tahun walaupun 4 tahun tu tak macam tak faham, tapi sebenarnya dia faham. Percayalah Kak Yung cakap. Macam Jumai bila kita Kak Yung bercakap, Kak Yung rasa macam dia tak attention pun pada Kak Yung. Tak bercakap, tak faham pun, tapi sebenarnya dia faham. Tengah-tengah dia main, Kak Yung cakap, Juma lepas ni kan boleh tak Juma tolong tengok adik, mainlah dengan adik, sian adik sorang-sorang, nanti Juma main dengan adik semua. Dia macam tak dengar pun kan, tapi lepas tu tengok dia kata, adik jom main ni, dia buat. Dan benda tu kita kena keep cakap dengan dia benda yang sama sentiasa, ulang. Ini adalah perkongsian daripada Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Kak Yung dulu masa kakak umur 7 tahun, sepanjang masa Kak Yung, sepanjang anak sulung lah pendek kata. Kak Yung sepanjang anak sulung tu, Kak Yung memang selalu beli kaset. Zaman dulu kan dalam kereta kaset, tak ada CD-CD, tak ada DVD, tak ada USB, tak ada pen drive semua kan. Kalau ada pun tak sampai ke kereta. Daripada kereta kita ada kaset je. So Kak Yung banyak beli kaset Fazilah Kamsah, Profesor Muhaya. Memang favorite Kak Yung bila, sebab Kak Yung tak suka dengar muzik Bagi Kak Yung macam bila dengar muzik tu Kak Yung jadi pening. Sesekali tak apa, jangan cakap tak dengar muzik langsung, bohong kan. Sesekali Kak Yung suka, ada waktu Kak Yung suka, tapi kebanyakannya waktu pulang alik pergi kerja semua, Kak Yung tak suka dengar muzik. Kak Yung pening sebab dengan menghadapi jam apa semua kan. So Kak Yung pasang ceramah motivasi. Dr. Fazilah Kamsah kata, anak kita ni kita kena buat macam alarm clock. Kita ni kena jadi alarm untuk anak. Alarm ni kan sentiasa berbunyi kan. Kita kena sentiasa jadi alarm untuk anak-anak. Bukan alarm
alam loceng. Kita kena sentiasa jadi loceng untuk anak-anak. Tak kisah apa saja. Nak ajak solat pun kita jangan stres sebab kita tahu memang anak kita macam tu. Memang macam tu. Kak Yung selalu dengar ramai yang mengadu kan. Dia orang kata stres lah nak suruh budak ni solat. Tak solat. Jangan stres sebab kita kena faham hukum alam, hukum anak ni memang macam tu. Anak ni kita kena sentiasa cakap. Okay, macam macam Ayu tadi, first memang Ayu kena buat macam tu. Ayu kena jangan give up, cakap dengan diorang. Ibu ni macam ni, ibu ni macam ni, sorry tau. Kak Yung selalu minta maaf dengan anak. Macam contohnya bila Kak Yung banyak kerja, lambat masak kan. Kak Yung akan cakap, sorry tau korang, ibu lambat masak hari ni, sorry sangat. So diorang macam okey lah, alhamdulillah semua jadi sejuk hati, lembut hati. Terus diorang akan datang, tak apalah ibu, kita orang dah makan pagi tadi, macam tu kan. Jadi kita kena, sometimes kita kena jadikan diorang friend kan, kena jadikan diorang kawan. Kita jangan malu nak minta maaf. Kita walaupun kita ibu tapi kita tak salah untuk kita minta maaf atas apa je yang kita tak lengkap. Contoh macam Ayu tadi, Ayu rasa macam Ayu tak dapat bagi komplit. So Ayu boleh cakap dengan anak. Ayu cakap macam Ayu tadi kata loser sebab tak dapat bagi family lengkap kan. Dengan anak-anak. So boleh cakap, siapa nama anak Ayu? Kena sebut nama dia. Dia 2 orang je kan, sebut nama dia. Cakap boleh tahu nama anak Ayu? Okey, kita sebut nama dia orang kan. Kita cakap, sorry tau, ibu tak dapat nak bagi yang lengkap pada korang. Ibu tak dapat nak bagi yang sempurna. Korang kat sana ada mak, ada mama, ada daddy, ada adik yang lain. Tapi minta maaf banyak. Ibu tak dapat. Ayu panggil dia Ayu apa? Mama ke mami ke kan? Minta maaf banyak, mami tak dapat, macam ni lah hidup mami apa semua kan. So benda tu sedikit sebanyak akan bagi dia orang faham. Tapi jangan sesekali burukkan belah sana ke, atau kita nak cakap belah sana macam ni, janganlah, nanti akan menjatuhkan kredibiliti kita sebagai ibu kepada dia. Akan copy apa je yang kita cakap, apa yang kita buat. Tambah anak kecil 7 tahun 4 tahun, dia akan copy. Kak Yung harap perkongsian Kak Yung bantu Ayu apa yang Kak Yung harap membantu Ayu lah. Kita insya-Allah kita tak jadi stres kalau kita setkan kat minda kita awal-awal. Bila kita setkan awal-awal, yang budak ni memerlukan banyak kali cakap. So kita tak akan stres. Kita akan cakap, ulang cakap. Harap membantu ya Ayu. Okey. Jadi yang tadi kita tadi point Kak Yung tadi kita jadi anak kan. Kita jadi anak. Okey. Waktu zaman waktu kita nak handle emosi remaja, anak Kak Yung yang 19 tahun tu, kakak tadi, kita kena jadi macam dia orang. Contohnya kita kan dah pernah remaja. So kita flashback balik apa emosi kita masa remaja, apa yang kita lalui, apa yang kita rasa macam yang mengganggu kita. Dan apa yang masa remaja tu kita punya darah panas. Kita kena balik kepada sana. Kita kena flashback balik. Kita kena jadi emosi diorang. Jadi seperti diorang. Contoh anak Kak Yung yang 19 tahun. Kak Yung, kita pun pernah jadi umur 19 tahun tu. So masa tu kita ingat sekejap. Masa aku umur 19 tahun, bila jadi macam ni, macam mana aku? Oh, mesti aku stress. Oh, mesti aku rasa macam semua dah tak sayang aku. Kita fikir macam tu kan. Jadi bila kita dah fikir macam tu, kita akan tahu waktu kita umur 19 tahun, apa yang kita harapkan orang bagi kita. Waktu kita tu apa yang kita harapkan. Kak Yung ingat balik, Kak Yung refresh balik, Kak Yung remind balik. Oh, waktu aku umur 19 tahun hari tu, apa yang aku harapkan orang bagi aku? Apa yang aku harapkan orang nasihat aku?
Masa umur-umur macam ni dia orang tak suka kita nasihat panjang lebar tau. Waktu umur macam ni dia orang tak suka kita nasihat panjang lebar. So kita kena jadi geng dia orang, jadi kawan kepada dia orang. Kita first kita kena jadi macam dia orang, kena setuju apa yang dia orang cakap dulu. Kena setuju dulu. Oh macam ni. Memanglah kalau ibu pun dulu ibu macam ni kan. Tapi Kak, ibu dah lalui benda ni. Ibu dah lalui benda ni. Apa yang ibu buat salah. Jadi ibu kena macam ni. Bagi tahu dia orang macam tu. So dekat situ dia akan okey. So dia dapat. Kita nak tegur perangai anak remaja ni, kita jangan tegur macam tak. Kita kena masuk dulu, lepas tu baru kita cucuk. Kita kena masuk dulu bawah baru kita cucuk. Maksudnya kita mendalami dia dulu, lepas tu kita tegur. Okey, kakak pun satu hal juga. Kak tak bolehlah macam ni. Cakap tu. Ibu tahu kakak macam ni, tapi kita jangan ni sangat. Kan. Jadi diorang insya-Allah akan faham lah. Diorang akan emosi diorang akan okey balik. Macam tu. Insya-Allah kan. Okey, yang terakhir poin Kak Yung yang terakhir. Okey, poin yang Kak Yung yang terakhir adalah petua. Petua untuk Kak Yung lembutkan hati. Kak Yung, apa yang Kak Yung amalkan untuk Kak Yung hati jadi lembut. Macam mana hati nak handle anak jadi hati dia lembut, faham dengan kita. Okey, apa yang Kak Yung amalkan adalah, Kak Yung rasa pun ramai kat sini ada amalan ni kebanyakan orang memang akan selalu buat. Okey, kita masak nasi kan. Okey, masa masak nasi tu selepas dah taruh air cukup sukatan tu, okey, kita genggam dengan tangan kanan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu yang Kak Yung amalkan dari dulu sampai sekarang. Memang tak pernah tinggal. Dan Kak Yung tambah lepas tu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Okey, lepas tu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu lepaskan. Okey, lepas tu kita pusingkan air tu lawan arah jam macam kita kan mengelilingi Kaabah, kita tawaf kan, pusing arah lawan jam kan. Maaf kalau Kak Yung tersilap tau. Sebab Kak Yung tak pernah ke sana lagi. Tapi yang Kak Yung tak silap, Kak Yung tawaf ikut arah lawan jam kan. Okey, masa kita pusing-pusingkan nasi dan air tu, kita baca. Ini perkongsian daripada Ustaz Kazim Ilyas kan. Cakap baca yang ayat surah Yasin yang last tu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dekat kun tu kita niat. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku seperti mana engkau melembutkan besi yang keras. Ini doa Nabi Daud kan. Maaf Okey, ini doa Nabi Daud Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Niat doa, baca doa Nabi Daud. Ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati anak-anakku seperti mana engkau melembutkan besi yang keras. Doa Nabi Daud. Lepas tu baru sambung fayakun. Yang ni baca dalam hatilah. Kan, baca dalam hatilah. Ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati anak-anakku. Kalau patut sebut nama, sebutlah. Ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati anakku seperti mana engkau melembutkan besi yang keras. Fayakun. Okey, lepas tu dah lepaskan. Itu yang Kak Yung amalkan. InsyaAllah korang semua boleh cuba amalkan. Moga bermanfaat untuk semua. Itu saja perkongsian Kak Yung untuk hari ini. Dan setiap malam sebelum tidur, yang anak kecil-kecil ni kita tiup kat ubun dia kan. Kita tiup kat ubun dia. Baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
Lepas tu sebelum tidur ajak diorang sama-sama untuk baca doa, apa saja doa lah, macam kita kata ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku, lembutkanlah hati kami, jadikanlah kami keluarga yang bahagia sebelum tidur tu. Dan ajar dia untuk maafkan semua orang, maafkan adik-beradik. Bagi tahulah, macam Kak Yung selalu bagi tahu, okey kalau kita tidur dalam bergaduh dengan adik-beradik, nanti Allah marah, nanti malaikat tak suka. Nanti malaikat tak suka. Nanti tapi syaitan suka. Cakap kan. So kita nak kawan dengan syaitan ke nak kawan dengan malaikat? Cakap betul kan. So kita macam untuk budak-budak lah. Macam tadi Ayu anak 7 tahun dengan ni kan. Kita boleh ajar diorang untuk lembut hati dengan cara macam tu. Usap kat ubun-ubun, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lepas tu masa diorang dah tidur tu, kalau sekiranya kita masih belum tidur lagi, kita boleh bisikkan kat telinga dia, ya Allah Tuanku, masukkanlah roh yang baik dalam pada anakku, sebut nama dia, moga dia menjadi anak yang soleh. Kita doalah moga dia memahami situasi kita dan dia tak orang kata macam kes Ayu tadi, dia tak rasa, moga dia tak rasa macam tak best sebab dengan mak tak komplit, dengan ayah komplit. Jadi kita doa banyak-banyak insya-Allah. So kat sini dulu perkongsian daripada Kak Yung. Kak Yung ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton, yang sudi tonton Kak Yung. Semoga bermanfaat. Jom, kalau sekiranya bermanfaat, jom share banyak-banyak supaya dapat membantu lebih ramai lagi lah. Okay. Kak Yung minta maaf jika ada salah silap Kak Yung. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada Kak Yung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. InsyaAllah kita jumpa di esok hari dengan topik yang lain pula. Dan insyaAllah Kak Yung akan cuba sedaya upayalah dalam cabaran bangkit bersama Kak Yung ni. Kita ada banyak sesi InsyaAllah kita akan pergi kepada dapur pula lepas ni. Terima kasih Teacher Salina setia menonton Kak Yung. Harap bermanfaat Okay, jadi insyaAllah selepas ni kita akan bawa ke dapur masak bersama Kak Yung pula. InsyaAllah doakan bila semua dah ready kita boleh masak-masak. Kita boleh main masak-masak pula. Kak Yung ada banyak sangat nak share resepi dan Kak Yung ada banyak sangat nak share macam mana nak masak dengan cepat. Itu Kak Yung punya sebab kita anak 6 kan. So kita kena masak cepat-cepat. Tak boleh lambat-lambat. Kalau masak lambat nanti habis semua masa. Masa dengan anak, masa nak kerja. So kena masak pun laju. Dalam sekali jalan je dah masak 2-3 menu. Dah cukup dah. Dah kan. InsyaAllah Kak Yung akan kongsikan semua tu. So sentiasa follow Kak Yung. InsyaAllah Kak Yung akan bagi yang terbaik untuk korang. Terima kasih. Tolong doakan Kak Yung. Hari ni adalah closing date untuk Kak Yung week 2 dalam Kowe. Tolong doakan Kak Yung dapat capai target Kak Yung insyaAllah, sebab Kak Yung pun tengah fight untuk WS ni. Tolong doakan Kak Yung doa korang sangat-sangat Kak Yung hargai. Sebab kita tak tahu kebangkitan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, mungkin doa daripada salah seorang daripada anda semua. Kan? Okay. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum.